Secara purata, manusia menghabiskan 1/3 daripada hidup untuk tidur dan tidak dapat dinafikan tidur sangat penting untuk tubuh badan. Namun, ramai tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya mengalami masalah gangguan tidur. Salah satunya ialah sindrom tidur berapnia dan kebanyakan pesakit sindrom tidur berapnia memerlukan rawatan intensif. Walaupun penyakit ini tidak menyebabkan kematian, sindrom ini boleh mengganggu prestasi kerja dan aktiviti harian apabila pesakit berasa mengantuk dan keletihan yang melampau di siang hari. Lebih membahayakan sekiranya pesakit berasa mengantuk ketika memandu kereta kerana pesakit lebih berisiko untuk terbabit dalam kemalangan. Oleh hal yang demikian, saya, Nurizuddin bin Jamil, seorang pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Sains Kepujian Matematik di Universiti Teknologi Maram Malaysia akan membawakan dokumentari khas untuk anda yang bertajuk tentang kualiti tidur. Dalam dokumentari ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, apakah punca seseorang individu itu tidak mendapatkan tidur yang berkualiti dan apakah kesan sekiranya seseorang individu itu tidak mendapatkan tidur yang berkualiti. Jadi, sebelum kita pergi kepada segmen yang lebih lanjut, ayo sama-sama kita ikuti segmen berikut. Hai, saya Hidayah Azmi. Saya merupakan seorang guru di sekolah rendah. Hai, nama saya ialah Fars Irfan Beromzi dan saya merupakan seorang guru matematik. Hai, saya Syaira Samsi, merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang IT. Nama saya Muhammad Rahmat bin Hasim. Saya seorang penjawat awam di Sabah. Hai, saya Syafiqah, pelajar ijazah sarjana muda sepenuh masa. Hai, nama saya Muhammad Uzaifah bin Muhammad Nur. Saya merupakan seorang pelajar universiti. Sejak kebelakangan ini, saya sering mengalami masalah tidur kerana sibuk membuat persiapan untuk PDPR. Untuk pengetahuan semua, baru-baru ni saya sering mengalami sakit kepala, pening kepala. Hal ini kerana saya sering tidur lewat kerana menyiapkan tugasan. Sejak kebelakangan ini, saya sering mengantuk apabila hari ke kelas online walaupun sudah mendapatkan tidur yang lama. Dan saya ada masalah tidur di mana saya sukar untuk meredapkan mata saya pada waktu malam. Dan saya sering mengalami masalah sakit kepala disebabkan saya selalu tidur lewat. Saya mengalami masalah tidur di mana saya berasa sangat mengantuk walaupun saya sudah tidur dalam jangka masa yang lama. Untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, seseorang individu itu perlu memahami peringkat tidur yang betul. Sebenarnya, gaya hidup seharian seseorang individu itu menentukan bahawa beliau mendapatkan tidur yang cukup ataupun tidak. Merujuk pada kitaran tidur yang berkualiti, semasa fasa tidur yang pertama, seseorang individu itu akan berada dalam keadaan yang masih terjaga atau dikenali sebagai light sleep, di mana otak yang menghasilkan gelombang beta yang kecil dan cepat. Apabila otak mula berada dalam keadaan rehat, gelombang yang lebih perlahan yang dikenali sebagai alfa akan dihasilkan. Pada waktu ini, seseorang individu itu akan mengalami mimpi yang pelik dan dikenali sebagai halusinasi hypnagogic. Sebagai contoh, seseorang individu itu akan merasakan bahawa diri mereka jatuh atau mendengar seseorang memanggil namanya. Seseorang individu itu juga mungkin mengalami kejutan secara tiba-tiba, iaitu yang dinamakan sebagai jerk hypnagogic. Jerk hypnagogic dianggap biasa dan normal. Pada tahap ini, komposisinya adalah pada kadar 1 hingga 5% sahaja. Pada tahap kedua pula, seseorang individu itu akan mengalami tahap tidur yang paling stabil, iaitu dikenali sebagai stable sleep. Pada peringkat ini, tidur seseorang itu akan merangkumi kadar 45 hingga 55% daripada tempoh tidur. Hal ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidur dalam jangka masa yang lama pada peringkat kedua ini. Jadi, apakah sebenarnya kepentingan tidur kepada seseorang individu pada peringkat yang kedua ini? Kepentingannya ialah membolehkan tubuh badan seseorang itu untuk rehat dan refresh. Suhu badan seseorang individu itu juga akan menurun sehingga kurang dari 36.9 darjah Celsius.
tekanan darah seseorang individu itu juga akan menurun rendah dari takat normal semasa seseorang itu terjaga. Hal ini juga diikuti dengan aktiviti yang lain di dalam badan kita seperti kadar degupan jantung dan lain-lain lagi yang akan menjadi perlahan. Pada peringkat tidur yang ketiga ini, ianya hanya merangkumi sebanyak 25% dari tidur. Tetapi perlu dijelaskan bahawa peringkat ini merupakan peringkat yang sangat penting yang menyebabkan peringkat ini dipanggil sebagai deep sleep atau tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak bagi seseorang individu itu adalah pada peringkat ketiga ini. Pada peringkat inilah sel-sel yang mati dan rosak akan dibaiki. Hal ini telah dibuktikan oleh saintifik bahawa kebanyakan manusia yang mengalami awet muda adalah kerana mereka menjaga tidur yang cukup pada peringkat yang ketiga ini. Hal ini juga dapat dibuktikan lagi apabila seseorang individu itu tidak mendapatkan tidur yang cukup, akan kelihatan seperti tua dari umur yang asal. Selesai peringkat yang ketiga, seseorang individu itu akan mengalami fasa tidur yang terakhir untuk melengkapkan kitaran tidur yang berkualiti. Nama saintifik bagi peringkat yang keempat ini ialah Rapid Eye Movement, REM. Pada peringkat keempat inilah seseorang individu itu akan mengalami mimpi atau mengigau. Dimaklumkan bahawa di peringkat keempat ini, sel-sel otak sedang mengemaskini semula maklumat dan input yang diperolehi dalam tempoh satu hari itu. Sekiranya seseorang itu tidak melengkapkan tidur pada peringkat yang keempat ini, beliau berpotensi untuk menjadi cepat lupa dan susah untuk menumpukan perhatian yang sepenuhnya. Hal ini yang menyebabkan seseorang itu berpotensi untuk mendapat penyakit seperti demensia, anomia dan lain-lain lagi. Keempat-empat peringkat ini tidak dialami dalam satu malam sahaja. Ianya terjadi dalam tempoh seseorang individu itu tidur dalam tempoh 7 atau 8 jam sehari. Dalam tempoh masa itu, seseorang individu itu akan mengulangi kitaran tidur sebanyak 4 hingga 5 kali kitaran tidur yang berkualiti. Jadi, sekiranya seseorang itu banyak terjaga akibat daripada gangguan pada waktu tidur seperti sakit, batuk atau gejala yang lain, hal ini menyebabkan seseorang itu akan berasa lemah dan tidak segar, cepat lupa dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu sudah mendapatkan tidur yang cukup tetapi masih merasakan bahawa diri mereka tidak mendapatkan tidur yang cukup, individu berkenaan perlulah segera berjumpa dengan pakar kesihatan untuk melakukan pemeriksaan. Apakah punca yang menyebabkan seseorang individu itu sukar untuk mendapatkan tidur yang berkualiti? Yang pertama, terlalu leka dengan gadget. Yang kedua, tidur dalam keadaan yang lapar. Yang ketiga, tidur dalam suhu yang panas. Dan yang terakhir adalah disebabkan tidur dalam keadaan yang terang. Akhir sekali, apakah kesan sekiranya seseorang individu itu tidak mendapatkan kualiti tidur yang cukup? Yang pertama, akan mendapat masalah penuaan kulit. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, sukar untuk menumpukan perhatian. Yang keempat, risiko serangan jantung. Yang kelima, insomnia dan masalah ketakutan, anxiety. Dan akhir sekali ialah microsleep. Nampaknya kita sudah di penghujung dokumentari. Saya, Nurizuddin bin Jamil, amat berharap agar komuniti dan masyarakat Malaysia yang menyaksikan dokumentari ini dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang tidur yang berkualiti. Ingat, tidur yang berkualiti menjamin kualiti kehidupan kita. Dengan itu, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.